وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلحام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Yang dikasihi Tuan Nazir, Al-Fadhil, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh saf ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat dan ketika ini kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa, dan alhamdulillah pada malam ini dapat lagi kita meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menunaikan salat fardu maghrib yang telah kita sama-sama sempurnakan dengan cara berjamaah, dan pada masa yang sama kita dapat lagi meneruskan kuliah maghrib bulanan kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan rahmah dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan kitab Munyatul Musalli yang membincangkan kepada kita berkaitan dengan hukum hakam serta adab-adab, secara khususnya berkaitan dengan solat yang mesti difahami oleh kita semua selaku muslim mukmin. Jadi insya-Allah sambungannya di muka surat 8 masih lagi berkaitan dengan kelebihan sembahyang yang telah kita bincang pada pertemuan yang lalu. Di malam ni kita sambung semula berkaitan dengan kelebihan solat, kelebihan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Walaupun kita sudah mengetahui betapa solat ini antara ibadah yang paling asas, ibadah yang paling utama dalam kehidupan kita, sehingga Nabi SAW pernah bagi tahu as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin atau kama qala. Nabi peringatkan kita supaya kita faham kedudukan solat dalam kehidupan kita, dengan perkhabaran solat itu merupakan tiang agama. Solat itu merupakan tiang agama. Barang siapa mendirikan solat berarti dia mendiri dan meneguhkan agama. Dan barang siapa meninggalkan solat, maka dengan sendiri memberi maksud dia meroboh dan meruntuh-runtuhkan agama. Jadi memberi faham kepada kita dalam urusan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan ubudiyah kita pada Allah Subhanahu wa taala,
dalam perhambakan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, asas dalam amal ibadah sebelum pergi kepada ibadah-ibadah yang lain, maka permulaannya ialah solat. Kalau baik solat, diterima solat, alhamdulillah, gambaran ibadah-ibadah lain juga turut akan diterima. Tapi kalau solat kita terkandas, solat kita sangkut, maka gambaran ibadah-ibadah lain anjuk turut akan tersangkut, akan terkandas juga. Maka paling besar pada kita dalam urusan amal ibadah, bila mana kita tahu solat ini ialah ibadah yang paling utama, yang mesti kita laksanakan, yang mesti kita jaga dengan sebaik mungkin, maka pastikan ianya bukan sekadar ambil nama buat, bukan sekadar melepaskan batu di tangga. Pastikan ianya mendatangkan kualiti yang hebat pada kita semua. Pastikan seperti mana janji yang telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan solat berjemaah sebagai menyempurnakan solat itu sendiri. Maka Nabi ajar kita supaya laksanakannya, dirikannya dengan cara berjamaah, sehingga disebut dalam satu hadis yang masyhur, salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bis 27 darajah atau kama qala. Nabi ingatkan kita bagi menyempurnakan asas dalam amal ibadah kita, iaitu solat, dengan cara kita berjamaah. Kerana melalui jamaah tersebut, Nabi bagi tahu solat berjamaah lebih afdal, lebih aula daripada solat berseorangan diri, dengan 27 kali ganda darajatnya. 27 tuan. Maka sebab itulah bagi kita yang diberi akal fikiran, dapat mengenal pasti antara baik buruk, antara lebih dan yang mana kurang, maka paling besar pada kita nak cari yang terbaik, nak cari yang lebih hebat daripada apa yang kita buat pada hari ini. Sebab itu syarat Allah Ta'ala nak terima amal ibadah itu berdasarkan 3 perkara. Pertama sekali, bertepatan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul dengan syariat. Amalan kita biarlah didasari dengan nas, berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, betul dengan undang-undang dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala amalan kita. Yang kedua, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut cara Nabi. Selain daripada betul dengan syariat, maka nak cari kualiti yang lebih lagi, kita ikut cara Nabi. Dan selepas daripada itu, kita pastikan apa yang kita amalkan itu, apa yang kita laksanakan itu dalam keadaan penuh dengan keikhlasan. Kalau kita buat macam mana sekalipun, betul dengan syariat, betul dengan sunnah Nabi, kalau tak ada ikhlas, sikit pun tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga dengan kita malam ini. Kita solat maghrib di masjid ini 3 rakaat. Kalau kita solat maghrib di rumah juga 3 rakaat. Sama dari segi sudut rakaat, tapi nilai dia berbeza. Bila mana kita solat seorang di rumah, maka nilainya sudah lain, walaupun betul dengan syariat, walaupun betul dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat satu dengan sebab hanya sekadar betul melepaskan tuntutan syarak, pentaklifan ke atas diri kita semata-mata, kita dapat satu. Tetapi kalau kita lawan hawa nafsu, tinggal anak isteri kita sekejap, tinggal keseronokan kita sekejap, kita datang ke masjid walaupun penat badan, balik jalan jam, kita keluar pagi tadi pun jalan jam, kita nak sampai rumah pun jalan jam, hujan lagi, penat kalau fikir-fikir balik nak rehat. Tapi memikirkan kita ni tak pernah rasa cukup untuk persiapan akhirat kita. Dunia pun kita tak pernah rasa cukup. Akhirat, musafir akhirat ni tuan-tuan tak akan balik ke dunia. Lebih-lebih lagi kita tak rasa cukup. Maka kita lawan nafsu kita, datang ke masjid. Bila mana bertepatan dengan sunnah, syariat bertepatan dengan amalan sunnah, maka daripada 1 bertukar jadi 27 kali ganda. Semua perkara tersebut, sama ada yang 1 ataupun 27 ini, berdasarkan keikhlasan kepada Allah Ta'ala.
Bila mana kita buat dengan penuh keikhlasan, maka di sanalah akan menjadikan kualiti yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kita nak cari. Selain daripada tu, kita nak lebih daripada tu lagi tu. Maksud sebenar daripada ibadah solat kita, kita nak ada kuasa pencegahan melalui ibadah solat itu, iaitu kuasa mencegah diri kita daripada terlibat dengan perkara-perkara keji dan mungkar. Bila mana kita solat, luluh zahir, luluh batin. Selain daripada kita titik berat syarat-syarat, rukun-rukun dan seumpamanya, maka kita ambil berat berkaitan dengan batin solat, berkaitan kekhusyukan kita dalam solat. Maka kita nak pastikan bila mana kita luluh zahir dan batin, kita keluar di luar sana, di rumah kita, ke pejabat, ke pasar dan seumpamanya, kita bebas daripada segala bentuk maksiat dan larangan-larangan Allah, ataupun daripada terlibat dengan perkara keji dan perkara-perkara mungkar. Kerana solat kita sampai pada maksud yang sebenar. Sebab tu Allah Ta'ala bagi tahu, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat yang kita dirikan pada hari ini, dengan maksud solat yang kita dirikan sampai kepada natijah yang sebenar, dengan sebenar-benar solat yang diterima zahir dan batin, Allah Ta'ala bagi kuasa kepada solat yang hebat ini, dengan dapat kuasa pencegahan daripada terlibat dengan perkara keji dan mungkar. Sebab tu kalau kita nak tengok kita ni hebat ataupun tidak dalam bab solat, diterima ataupun tidak solat kita, antara nilaian di sisi kita sendiri pada pengamatan tubuh badan kita sendiri, kita boleh tengok kita pada hari selepas daripada solat, bagaimana kehidupan kita di luar sana. Pasal kita solat lillahi ta'ala, kita di luar solat pun kita sedang menumpang bumi Allah Ta'ala juga, dan kita terikat dengan undang-undang Allah Ta'ala. Di sana ada baik, di sana ada buruk, di sana ada perintah, di sana adalah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana maksud itu berlaku dalam kehidupan kita, orang yang solat, walaupun di luar solat sana, kita tidak lagi berpakaian seperti mana kita dalam solat. Kita tak pakai jubah, tetapi tetap tutup aurat. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita ni sampai maksud sebenar kita mendirikan solat. Walaupun kita tak baca Al-Fatihah di luar solat dalam gerak kerja kita, tetapi kita tetap jaga tutur kata kita di luar solat. Kenapa? Kerana kita tahu perkara-perkara tersebut bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nak sampaikan maksud solat yang sebenar. Apa yang kita buat dalam solat nak bawa keluar solat. Dalam solat kita jaga pakaian kita, di luar solat kena jaga pakaian juga. Jangan dalam solat tutup aurat, lepas solat baru je, tak sampai 5 minit. Solat kat masjid, solat di rumah, dalam sekali baru tak sampai 5 minit kita solat. Lepas tu pergi shopping ke Ion Big ataupun ke mana-mana, dah tukar corak kita. Itu salah kedudukan. Dengan sebab kita orang yang solat, dalam solat kita tutup aurat, di luar solat pun kita tutup aurat. Dalam solat kita jaga tutur kata, di luar solat kena jaga tutur kata kita. Dalam solat kita ada adab, di luar solat kita ada adab-adab yang telah diajar dalam kehidupan kita pada hari ini. Kena jaga, biar kena dengan penampilan kita orang yang solat. Biar kita rasa takut nak melibatkan diri dengan perkara keji dan mungkar, dengan sebab kita ni orang yang solat. Kerana kita yakin Allah Ta'ala sedang melihat kita walaupun di luar solat. Dalam solat Allah Ta'ala melihat, di luar solat pun Allah Ta'ala maha melihat kita. Kalau macam tu kedudukannya, maka insya-Allah kita akan selamat dan daripada segala fitnah dan cabaran-cabaran dunia semasa pada hari ini. Jadi kita tengok kitab kita, muka surat 8. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang itu nur, dan sabdanya lagi, Allah sentiasa menghadap kepada hamba-Nya dengan muka-Nya selama hamba itu berkekalan di dalam sembahyangnya, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan muka-Nya kepada seseorang kamu selama seorang itu berkekalan menghadapnya. Tuan-tuan,
Kita solat ni tuan-tuan, kita beradab muka kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu Allah Taala bagi perhatian khusus pada kita tuan-tuan. Semasa mendirikan solat. Sebab itulah saat yang paling hampir kita pada Allah dalam kehidupan kita pada hari ini, 24 jam ni, saat yang paling hampir tuan-tuan, paling kurang ada 5 waktu sehari semalam. Tu paling hampir. Paling hampir kita dengan Allah. Paling hampir kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nisbah dalam 24 jam kita ada 5 tempat, iaitu dalam solat. Solat antara tempat dalam 24 jam yang paling hampir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling hampir. Dan dalam solat itu sendiri ada perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku yang lebih menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dia? Sujud. Sujud tempat yang paling hampir kita pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun solat tu sendiri ialah tempat yang hampir dah, tapi secara khususnya yang lebih hampir lagi ialah dalam sujud kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita solat seorang-seorang kat rumah, kita bangun malam-malam, 1/3 akhir malam kita bertahajud, kita berqiyamul lail, lamakan sujud kita tuan-tuan. Biar lebih lama kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam saat yang paling hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita sedang merayu mohon keampunan, merayu hajat-hajat kita, maka dekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara macam tu. Dan Nabi bagi tahu solat ni nur, cahaya tuan-tuan. Cahaya. Dengan maksud tuan-tuan, dengan kita solat ni tuan-tuan, Allah Taala bagi jalan keluar terbaik pada kita. Jalan keluar di dunia, jalan keluar di akhirat. Orang yang solat banyak jaminan Allah Taala bagi pada kita tuan-tuan. Jaminan Allah Ta'ala tuan-tuan dengan istilah nur daripada Nabi SAW ini, dengan maksud kita di bawah pantauan rahmat dan keberkatan daripada Allah Ta'ala. Bila mana kita dapat jaga solat, kita tuan-tuan dipantau oleh Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat dan keberkatan serta kesian belah daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan rezeki yang kita cari walaupun tak banyak tapi ada barakah. Bila mana di samping kita cari rezeki, kita jaga solat, kita tak leka dalam mendirikan solat. Sibuk mana pun kita tuan-tuan dengan urusan dunia kita tak leka dengan mendirikan solat kita sebagai asas dalam ibadah kita, menjadikan walaupun sibuk dengan cari rezeki, tumpuan kita tuan-tuan kepada solat tadi kita tidak abaikan, menjadikan pada masa yang sama tuan-tuan, secara tak langsung rezeki yang kita peroleh tadi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau kita tengok tak banyak tuan-tuan, kita dapat tak banyak, tapi barakah, tanda barakah rezeki kita tadi tidak melekakan kita, tidak merosakkan kita dalam hubungan kita dengan Allah Ta'ala, tidak menjadikan kita lupa tuan-tuan kepada Allah. Rezeki yang kita tadi, yang kita ada, yang kita dapat tadi, walaupun sikit, kita tetap dapat hubungkan kita dengan Allah Ta'ala. Ada masa, ada ruang dengan masjid, ada ruang dengan majlis ilmu, ada ruang dengan solat berjemaah, ada ruang nak baca Quran, ada ruang nak munajat pada Allah Ta'ala. Ni tanda apa ni? Tanda rezeki tidak. Rezeki yang diperoleh ketika itu tidak merosakkan kehidupan kita, bukan lagi fitnah pada kita. Tapi kalau rezeki itu tidak diberkati, besar kemungkinan tuan-tuan kita tidak ada masa dengan masjid, besar kemungkinan kita tidak ada masa dengan rakaat sujud pada Allah, besar kemungkinan kita tidak ada masa dengan Al-Quran. Nak bangun malam tak ada masa kerana badan penat cari sumber pendapatan. Badan penat cari sumber pendapatan. Nak lepaskan penat tadi tuan-tuan, kita rehat, tak ada masa dengan masjid. Nak rasa puas cari rezeki, kita makan sepuas-puasnya tuan-tuan, tak ada masa nak duduk di masjid dalam suasana rahmat. Selepas maghrib tuan-tuan kita cari restoran-restoran untuk menjamu selera. Kenapa? Kerana kita mula disibukkan dengan rezeki kita sendiri. Walaupun selepas maghrib, selepas isyak nanti pun boleh makan tak? Boleh. Tapi kita sibuk ketika itu. Ingat tuan-tuan, ini antara, walaupun perkara tersebut harus pada kita, tidak harus, tapi fitnah pendapatan kita bila mana tidak diberkati, kita disibukkan dengan pendapatan kita. Kita habiskan dengan cara macam-macam. Kita luaskan cara habis tadi tuan-tuan. Dalam cari tadi banyak masa, lala sekali nak habiskan tadi banyak masa tuan-tuan. Kadang-kadang nak makan bukanlah hebat sangat, nak makan ikan bakar. Kadang-kadang pergi sampai mana pergi?
Pergi sampai ke Melaka pergi. Walah tak ada ke restoran ikan bakar tempat kita ni. Habis restoran ikan bakar tempat kita. Nak cerita tuan-tuan, kita mula difitnahkan dengan makan minum kita sendiri, punca pendapatan kita. Yang kita nak makan tuan-tuan, sementara hidup di dunia ni je tuan-tuan. Nak jaga jasmani kita, bukan nak jaga rohani pun masa tu. Lalas sekali jadi makanan cacing, makanan ulat. Tapi kadang-kadang sampai mana pergi? Jauh pergi tuan-tuan. Sampai Melaka pergi. Saya pernah diajak oleh kawan-kawan kita tuan-tuan. Kawan-kawan kita juga, dia kata sekali-sekala, Allah ustaz ni, dia kata skema betul. Straight betul. Kita ni imam tuan-tuan, imam masjid, kalau balik lewat malam badan penat, takut-takut terbabah. Fitnah dalam masyarakat tuan-tuan. Terbabah tuan-tuan. Dia tuan-tuan, ustaz, imam, bilang, sia orang terlibat dengan masjid, orang terlibat dengan agama secara khusus ni tuan-tuan, sikit punya kesalahan macam gunung besar dia pada pandangan masyarakat punya salah dia. Betul tak? Dia jadi macam tu. Sikit je tuan-tuan, terlewat datang masjid je, orang anggap benda ni tuan-tuan macam gunung besar. Dia kata ustaz 2-3 menjak ni lewat je. Bendanya tuan-tuan, yang dia hari ni baru nampak rupa kat masjid tak ada siapa petikai tuan-tuan. Walaupun orang tengah azan tuan-tuan, maghrib duduk lepak kedai kopi tak ada siapa nak petikai. Tapi kalau kita tuan-tuan, orang azan di masjid tengok-tengok ustaz tengah makan kedai kopi. Orang kata apa, mangkuk betul ustaz ni, ceramah berapi. Tiba-tiba orang azan dia makan dekat restoran lagi besar. Itulah tuan-tuan yang perlu kita jaga. Fitnah dalam masyarakat tuan-tuan. Bukan kata tak boleh pergi sekali-sekala boleh. Masa tak bertugas boleh. Dia ajak kita pergi. Kalau sekali saya tengok jadual subuh esok, kena bertugas. Kena bertugas subuh tuan-tuan, jadi imam solat fardu subuh. Kita kata tak apalah, pergilah, anak doa moga-moga perjalanan yang pergi balik selamat dan selamat menjamu selera. Pergilah 2-3 orang satu kereta. Nak makan ikan bakar. Tujuan ikan bakar. Allahu akbar tuan-tuan. Nak jaga perut sampai ke Melaka pergi tuan-tuan. Sampai Melaka ni tuan-tuan, boleh jamak puasa tuan-tuan. Sampai tahap tu lah kita tuan-tuan. Dalam sekali tuan-tuan, dia mesej tuan-tuan, dah selesai makan ikan bakar sana tuan-tuan, nak balik sini semula tuan-tuan, lapor balik. Sampai sini lapor balik. Ya Allah, kata lapor balik. Dia kata mana mungkin, kata kita pergi tadi makan ikan bakar kenyang, balik sampai sini lapor balik tuan-tuan. Badan penat lapor balik. Dalam sekali cari restoran pula tuan-tuan, restoran mamak pula tuan-tuan. Dalam sekali dia bagi tahu, dia kata sekarang ni pukul 2.30 pagi. Duduk kat mana ni? Duduk restoran mamak tuan-tuan. Habis selesai semua sekali tuan-tuan, pukul 3.30 tuan-tuan. Kata saya, Pak, kalau saya pergi, kata terbabah dengan subuh-subuh sekali. Dia kata pukul 3.30 dengan sebab makan ikan bakar tuan-tuan. Dunia merosakkan kehidupan kita dengan makan minum, dengan rezeki yang kita cari. Bila mana punca rezeki tadi tuan-tuan, ada sikit banyak punca-punca yang tidak diberkati, maka kita mula disibukkan dengan makan minum kita, dengan layan nafsu kita. Layan nafsu tuan-tuan. Itu jadi macam tu. Sikit tu, walaupun benda haram, bukan kita pergi makan benda haram kat Melaka tu. Bukan pergi makan benda haram di restoran tu, tidak. Halal. Tapi tuan-tuan, cara Allah Ta'ala sibukkan kita dengan perkara ni. Bila mana rezeki itu tidak diberkati oleh Allah Ta'ala, dia jadi macam tu. Cara habis tadi tuan-tuan, bukan sekadar habis, bahkan masa kita jadi sia-sia begitu saja. Nampak lah ni. Kena nampak benda ni tuan-tuan. Pasal benda ni memang terlibat bukan dengan orang lain ni, memang terlibat dengan kita semua ni. Hak saya dah cerita ni tuan-tuan, terlibat dengan saya ni, terlibat dengan saya dan kita semua. Dia jadi macam tu. Nak ceritanya tuan-tuan, besar kelebihan daripada solat. Bila mana kita jaga solat betul-betul, hidup kita ni jadi berkat, pendapatan berkat, umur berkat tuan-tuan, rezeki dijamin tuan-tuan. Dalam kubur tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi ruang dalam kubur tuan-tuan, nak angkat azab kubur kita dengan solat tuan-tuan. Hebat tuan-tuan. Ni di akhirat nanti tuan-tuan, timbangan kita, buku catatan tangan kanan tuan-tuan. Ni alamat-alamat baik tuan-tuan. Bagi orang yang jaga solat, buku catatan dia tuan-tuan, tangan kanan. Kanan ni gambaran baik pada kita. Kalau kiri tuan-tuan tu tanda-tanda gelap masa depan. Kalau melalui belakang, dalam kiri kok belakang pula lagi gelap masa depan. Allah Ta'ala jamin sampai satu tahap tu tuan-tuan. Bahkan Allah Ta'ala bagi tuan-tuan ruang melitah titian sirat menuju syurga Allah Ta'ala pantas seperti kilat tuan-tuan.
Kilat tuan-tuan kita tengok hilang. Itu kehebatan ada pada solat tuan-tuan. Antaranya lah tuan-tuan. Nampak simpul Allah. Jadi dah jadi biasa tuan-tuan. Solat kat rumah pun tak apa, solat kat masjid pun tak apa. Dia jadi macam janji solat. Tapi kalau kita kaji di sebalik tuan-tuan, bila mana kita buat yang terbaik, tiba-tiba kita tak boleh buat terbaik, kita rasa macam mana? Tu kita akan rasa selepas pada tu tuan-tuan. Selepas daripada kita buat yang terbaik mengikut cara Nabi, bila mana terlepas sekali-sekala kita rasa Allahu Akbar, sibuknya aku dengan dunia. Sampai satu tahap tak dapat berjemaah di masjid. Sampai satu tahap badan penat sangat. Sampai satu tahap kita lega tuan-tuan, solat kita seorang diri di rumah tuan-tuan. Ada macam tu tuan-tuan. Bukan kata benar pada orang, kadang-kadang saya pun terkena juga tuan-tuan. Terkena juga tuan-tuan kadang-kadang. Tapi di rumah sekalipun jangan solat seorang. Rugi umur kita tuan-tuan. Rugi umur. Kalau kita semayang seorang diri pun umur kita berlalu tak? Berlalu. Kalau kita solat jemaah umur berlalu tak? Umur berlalu juga. Alangkah baiknya di mana saja kita berada, kita ikutlah cara Nabi SAW. Di masjid terbaik. Kalau terpaksa di rumah, jangan kita buat seorang-seorang. Merugikan umur kita dan merugikan umur ahli keluarga kita ketika itu. Kita biarkan mereka ni solat seorang diri dan kita sebagai ketua keluarga tidak jadi pemimpin tuan-tuan. Dalam rokok dan sujud pada Allah Ta'ala. Kita pemimpin rumah tangga ni tuan-tuan, bukan nak pimpin ahli keluarga dalam bab urus rumah tangga saja. Pimpin keluarga dalam ketaatan pada Allah Ta'ala. Kita juga pemimpin dalam rumah tangga. Terbaik dalam rumah tangga. Benar macam tu, tak dapat tidak. Seterusnya, kerana inilah sembahyang sangat banyak faedah tuan-tuan. Banyak faedah solat tuan-tuan. Antaranya membuka pintu hati bagi orang yang sedang mengalami kepapaan. Orang yang mengalami kepapaan tuan-tuan, Allah Ta'ala buka pintu hati, jalan keluar bagaimana nak pastikan kehidupan dia mula dapat kembali seperti mana biasa. Dengan solat Allah Ta'ala bagi jalan keluar tuan-tuan. Dengan solat Allah Ta'ala buka balik tuan-tuan minda kita untuk fikir jalan keluar terbaik. Dengan solat. Sebab tu sahabat-sahabat dulu bila mana ada masalah, ada ujian menimpa tuan-tuan, perkara pertama yang dimulai oleh mereka solat. 2 rakaat solat mula-mula tuan. Nak buka ruang tuan-tuan, nak cari keberkatan di sisi Allah tuan-tuan, supaya Allah Ta'ala bagi ruang tuan-tuan pada kita untuk memikir cara yang terbaik menyelesaikan masalah. Solat dulu mula-mula. Solat. Hubungkan tali kita dengan Allah. Kita connect dulu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sepatutnya macam tu. Jangan kita buat tindakan lain dulu. Kita berdoa dulu pada Allah Ta'ala. Kan solat tu dengan maksud doa. Dari segi sudut lughahnya, solat tu doa. Bila mana kita solat, kita repot masalah kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita repot apa yang dihadapi ketika itu, kita merayu pada Allah. Pasal semuanya kedudukan tersebut datang daripada Allah. Baik datang daripada Allah, buruk secara hakikatnya datang daripada Allah. Walaupun zahirnya nampak keburukan itu nampak daripada diri kita, kebaikan itu datang daripada Allah, keburukan datang daripada diri kita, hakikatnya kedua-dua datang daripada Allah. Allah Ta'ala yang menjadikan. Dua-dua datang daripada Allah. Cuma bergantung kepada usaha dan ikhtiar kita tuan-tuan. Kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Jangan salahkan Allah Ta'ala pula. Tu punca usaha ikhtiar kita tuan-tuan. Kita daripada kita tuan-tuan. Daripada kita semua. Allah Ta'ala menentukan tu berdasarkan apa yang kita buat pada hari ini tuan-tuan. Kalau kita tuan-tuan peluk tubuh je macam ni tuan-tuan, tak pergi kerja tuan-tuan, masyur tak? Tak ada apa tuan-tuan. Kalau kita nak makan, bau sedap tak? Macam Piramli tuan-tuan, main hidu bau je. Hidu bau je. Kenyang tak hidu bau? Tak kenyang tuan-tuan. Kena usaha, tangan bergerak, ambil suap dalam mulut tuan-tuan. Adabnya tuan-tuan, bila mana kita makan, kena 2-3 suap, apatah lagi habis pinggang, adabnya kenyang lah tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala kenyangkan. Sebabnya sebab musababnya nasi tadi. Bukan nasi itu boleh mengenyangkan. Allah Ta'ala bagi kenyang. Tapi kita dah ambil usaha ikhtiar tadi tuan-tuan. Guna tangan kita, mulut buka, masuk kat dalam. Dah masuk dalam tu Allah Ta'ala bagi kenyang. Ada juga tuan-tuan orang makan tak kenyang-kenyang. Tengok habis 3 pinggang tak kenyang-kenyang dia. Dia ni orang ke benda ni? Tak kenyang-kenyang tuan-tuan. Ada makan tuan-tuan, tengok, ya Allah kata, habis 3 pinggang nak lagi tuan-tuan. Tu kena pergi jumpa Datuk Dr. Harun ni.
Kena pergi jumpa Datuk Ismail kamu ataupun sahabat-sahabat kita yang terlibat dengan perubatan Islam. Kena scan dulu tengok ni orang ke benda ni. Takut batang tubuh tu orang, rupa parah tu orang, tapi hak tak nampak tengok tuan-tuan ada benda lah yang menjadikan dia makan tu menyalahi adab manusia biasa. 3 pinggang tak kenyang lagi. Kalau manusia biasa sepinggang kenyang tak. Tapi dia makan tuan-tuan ayam 3 ekor tak kena tuan-tuan. Tu kena pergi jumpa ahli-ahli dan pengamal-pengamal perubatan Islam tuan-tuan. Imam kita pun tuan-tuan antara salah seorang tuan-tuan lebat dengan perubatan Islam ni. Boleh jumpa juga. Tengok pada doa imam kita baca tadi tu, antara orang yang ada amalan-amalan berkaitan dengan perubatan Islam. Ada masalah pergi jumpa imam kita. Kena jumpa tuan-tuan. Nampak makan 3 pinggang ni tengok dah. Nampak luar biasa tu tuan-tuan. Kena scan lah. Tengok. Okey tengok. Kerana inilah sembahyang sangat banyak faedahnya. Antaranya membuka pintu hati bagi orang yang sedang mengalami kebapaan, kesempitan hidup tuan-tuan. Pasal apa jadi sempit hidup tuan-tuan? Antara punca sempit hidup kita tak jaga solat tuan-tuan. Kalau jaga solat Allah Ta'ala jamin pendapatan, rezeki kita tuan jamin tuan-tuan. Tak ada orang yang jaga solat hidup dalam keadaan berminta-minta. Tak ada. Allah Ta'ala jamin kehidupan tuan-tuan. Sebab tu jaga solat tuan-tuan. Bukan sekadar jaga solat fardu, jaga juga solat-solat sunat sebagai pelengkap kepada amalan fardu itu. Lebih lagi solat sunat duha. Walaupun Allah sunat je ustaz, Allah tu orang kita tuan-tuan. Dia nampak hak wajib je tuan-tuan. Hak wajib tu Imam Ghazali kata, yang wajib itu modal, yang sunat itu keuntungannya. Takkan main balik modal je. Untung mana? Kena carilah keuntungan. Sebab tu bila mana kita nak untung, istiqamah dengan amalan fardu kita, solat fardu kita, lengkapkan dengan kriteria dan prasyarat yang betul. Kalau boleh ikut cara Nabi, solat di mana laungan azan dilakukan. Lepas tu cuba istiqamah tuan-tuan solat-solat sunat. Banyaklah ustaz solat sunat ni. Qabliyah, ba'diyah, rawatib tu. Lepas tu solat sunat duha, solat sunat witir, solat sunat tahajud, 2 rakaat sebelum subuh. Tu semua hak Nabi tak pernah tinggal tu. Dia kaedah macam ni dah. Kalau kita baru nak mula, memang penat nampak banyak ustaz Allah Akbar susah ni. Kaedahnya kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Buat yang mampu kita buat. Hak kita mampu buat yang mana? Janji kita dapat istiqamah. Hak kita mampu buat setakat ni qabliyah ba'diyah. Teruskan. Jangan lepas subuh pun ba'diyah dah. Mentang-mentang mampu buat yang tu, lepas subuh, lepas asar pun ba'diyah juga tuan. Tu kena datang dengar kuliah maghrib. Dia ada waktu-waktu dia tuan-tuan. Dia ada waktu tahrik. Kena tuan-tuan istiqamah dulu tuan-tuan, yang sesuai dengan kita istiqamah dulu. Lepas tu azam nak buat hak lebih lagi daripada tu tuan-tuan. Sebelum ni tak pernah buat tu mula 2 rakaat dulu. 2 rakaat tuan-tuan. Hari ni buat, besok buat terus 2 rakaat. Tak apa, jangan kita balun sampai 8 rakaat mula-mula buat tuan-tuan. 8 rakaat buat. Dalam sekali besok Allah malam pagi semalam dah 8 dah. Dia ingat banyak dah 8 rakaat tadi tuan-tuan. Dalam sekali tak buat dah. Besok dia rasa 8 ni. 8 tu banyak. Maknanya kalau kita buat 2-2 dah berapa tu? 8 hari. 4 hari dah tu. 2-2. Dan kalau kita buat 2 rakaat sehari, 8 rakaat dah menepati 4 hari dah tu. Dalam sekali dia buat sehari je. Bila pula nak buat? Duk tangguh minggu depan tak buat, tahun depan pula baru nak buat balik. Kalau macam ni tak payah buat. Kalau nak buat banyak terus, dalam sekali tak buat, tak payah buat. Kenapa? Amalan ni tuan-tuan, dia bukan tengok pada kuantiti ni. Dia tengok kualiti tadi tuan-tuan. Kualiti ni datang bila mana istiqamah. Walaupun sikit istiqamah berterusan. Dua bertahun-tahun dua. Tapi kalau dah bertahun-tahun dua, naik dah 4 tuan-tuan. Daripada 2 naik lagi 2 tuan-tuan. Istiqamah berterusan. Daripada 4 naik lagi 2, 6. Daripada 6 naik lagi 2 jadi 8. Tapi paling-paling kurang 2 istiqamah. Terus je istiqamah. Ni yang menjadikan kita hebat di sisi Allah Taala tuan-tuan. Istiqamah tadi. Berterusan buat tuan-tuan. Lepas tu dah dapat istiqamah tu istiqamah pula witir tuan-tuan. Ini witir tuan-tuan, nasib baik ada bulan Ramadan. Kalau tak memang tak kena witir lah jawab dia. Tu pun nasib baik imam pimpin. Lepas tarawih witir 3 rakaat.
Witir 3 rakaat. Kalau kita buat kat rumah tak ada witir. Tak ada witir. Kalau witir pun berapa rakaat? 1. Allah, kedekut. Witir 1 rakaat tuan-tuan, kedekut. Kalau makan 3 kali sehari tak makan tuan-tuan. Makan sahur, lepas subuh tak makan. Pukul 10 tak makan. Pukul 1 tak makan. Masa buka puasa cover balik. Pukul 10 tak makan, pukul 1 tak makan, cover balik tuan-tuan. Setimbul. Tu dia. Tu yang nak rokok susah, nak sujud susah. Pasal apa? Cover balik semua tu. Kalau dalam bab makan cover balik, ibadah tak nak cover tuan-tuan. Cukup 1 janji buat Ustaz, tak apa. Macam tu istiqamah dulu, tak apa lah. Ajar diri kita macam tu tuan-tuan. Dah dapat istiqamah tu, cari hal lebih hebat lagi tuan-tuan. Walaupun 2 rakaat tahajud pula. Ni hak lagi susah ni. Susah tuan-tuan. Tengok bola boleh tapi nak bangun tahajud punya susah tuan-tuan. Nak bangun buang air boleh tapi nak 2 rakaat tuan-tuan tahajud susah. Kecuali insan-insan yang terpilih tuan-tuan. Sebab tu moga-moga kita lah tuan-tuan. Lepas tu istiqamah apa lagi? 2 rakaat sebelum subuh. Istiqamah terus lalas sekali. Mula-mula sikit je kita istiqamah, lama-lama jadi penuh. Dalam harian kita tadi, amalan hak Nabi suruh buat dalam bab solat saja kita dapat buat tuan-tuan. Dalam 24 jam tadi. Dulu susah nak istiqamah, tapi kalau kita mula ikut anak tangga, satu dan seterusnya, biasa jadi. Tapi kalau kita ambil anak tangga tinggi terus tuan-tuan, rasa Allah macam gunung atas kepala kita, lalas sekali tu jadi malas. Makna istiqamah tadi mula daripada bawah, terus naik perlahan-lahan, insya-Allah kita tak rasa tuan-tuan, penat kita tak rasa tuan-tuan. Tak rasa penat. Seterusnya, membuka pintu hatinya bagi orang yang sedang mengalami kepapaan. Maknanya kalau kita tak nak diri kita ni tuan-tuan dalam kesempitan hidup jaga solat, insya-Allah Allah Taala jamin pendapatan kita tuan-tuan. Jamin pendapatan kita, rezeki kita. Dan kalangan ahli fikir yang terdesak, tuan-tuan, mengarang kitab tuan-tuan. Sebab tu mereka ni mula dengan harakat sujud pada Allah Taala. Pasal apa? Pasal dia nak karang ilmu Allah. Nak pastikan idea-idea yang datang tadi tuan-tuan benar-benar berkenas, manfaat untuk diri sendiri dan manfaat juga untuk orang yang membaca. Maka nak dapat perkara ni tuan-tuan, nusrah, pertolongan Allah Taala tadi kita kena tarik melalui solat. Solat, di samping kita berdoa, solat tuan-tuan sebagai pembukanya tuan, solat. Waktu ulama-ulama dulu walaupun nak karang kitab nipi je tuan-tuan. Nipi tuan-tuan, kalau kita tengok dalam mukadimah tak lupa ni dalam kitab kita ni. Walaupun nampak nipi je tuan-tuan, tapi tuan-tuan susun galus sebelum karangan kitab tersebut tuan-tuan, dalam keadaan penuh dengan hemah tuan-tuan, bergantung harap pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa, dengan solat, dengan tata cara dan tertib-tertib yang betul tuan-tuan. Tu nak karang kitab hak nipis. Kalau kitab hak besar, lagilah tuan-tuan kena bergantung harap. Kita pun sama tuan-tuan. Nak cari jalan keluar terbaik, baik untuk diri kita, baik orang lain, baik untuk agama kita, maka jangan lekang daripada mendirikan solat tuan-tuan. Tindakan-tindakan yang kita buat pada hari ini tuan-tuan, contohnya ada 2 pilihan. Nak cari pilihan terbaik tuan-tuan, maka kena buat istikharah. Jalan keluar ada melalui solat. Kita hari ni istikharah dalam bab mana je? Nak pilih calon je tuan-tuan. Nak pilih calon, Allah 2 ustaz ada ni. Nak macam mana ni? Pilih calon. Sebelum ni tak tanya ustaz macam mana nak buat istikharah. Nak kahwin baru tanya ustaz tuan-tuan. Hari tu baru nak tanya. Sebelum ni buat macam mana? Dia kata tak pernah buat pun ustaz. Hari ni baru nak buat. Pasal apa nak buat? Pasal bertembur dua-dua ni. Nampak dahi licin dua-dua. Kalau dah dahi licin dua-dua, ambil dua-dua. Ataupun macam ni tak apa, ambil dia seorang, saya seorang. Selesai masalah. Dah istikharah macam tu timbul. Dua-dua elok tuan-tuan. Dua-dua elok dua-dua. Tapi kalau dah timbul seorang, ambil hak tu, bagi kat ustaz seorang. Selesai kan? Kena istikharah. Jangan kita nampak istikharah ni tuan-tuan ada pada 2 nak pilih calon semata-mata. Semua tindakan dalam kehidupan kita kena istikharah. Baru kita tidak akan menyesal, baru kita tidak akan rugi selepas daripada tindakan tersebut. Kenapa? Kerana tindakan tersebut tuan-tuan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bimbing oleh Allah Taala. Tapi dalam masyarakat kita hari ni kadang-kadang istikharah dah. Lepas istikharah tadi dia tepat lagi tuan-tuan. Mencuba nasib ketika tu dia buat macam cabutan undi pula tuan-tuan. Lepas solat tadi tuan-tuan dia buat undi pula. Ambil. Buka. Oh ni dia kena. Hak ni terbaik.
Tu tak betul. Tu masuk dalam bab menenung nasib tuan-tuan. Istikharah tu elok dah. Tiba-tiba lepas istikharah cabut undi pula. Tak betul. Istikharah ni tuan Allah Ta'ala tunjuk tuan-tuan kadang-kadang melalui mimpi kita. Kalau tak mimpi, Allah Ta'ala akan gerakkan hati kita ke arah yang terbaik tuan-tuan. Kita hanya nak tuju pada tu je. Duk fikir benda tu je. Tu tuan-tuan tindakan bila mana Allah Ta'ala muyungkan hati kita, beratkan hati kita ke arah itu, tu tindakan bagi kita selepas daripada kita istikharah dan berdoa pada Allah Ta'ala. Tak payah cabut undi. Tak betul cabut undi tu tuan-tuan. Main cabut undi pula tuan-tuan. Siap letak bawah sejadah. 7 hari 7 malam buat istikharah tadi tuan-tuan. 1 malam cabut 1. 2 malam 2 cabut. Lalas sekali masuk hari ke-7 cabut. Yang ke-7 tu kira hak mana. Hak mana paling banyak tuan-tuan. Hak banyak tu itulah pilihan kita. Tu tak betul tuan-tuan macam tu tuan-tuan. Tu masuk dalam bab tenung nasib tuan-tuan. Tak payah buat macam tu. Mereka menjadi mulia ketika bersembahyang dan ketika itu. Orang yang solat tuan-tuan mulia. Mulia di sisi Allah, mulia di sisi masyarakat tuan-tuan. Mulia di sisi penduduk langit dan bumi tuan-tuan. Orang yang jaga solat tuan-tuan. Mulia di sisi Allah tuan-tuan. Mulia di sisi masyarakat, mulia di sisi penduduk langit dan bumi tuan-tuan. Sebab kita mari tuan-tuan duduk dalam suasana rahmah tuan-tuan. Malaikat doa kita tuan-tuan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Kalau kita dengar doa ni tuan, semua orang nak datang tuan-tuan. Tapi doa ni kita baca kat mana ni? Doa masa kita nak solat jenazah. Malaikat doa kepada kita, ya Allah ya Tuhanku, ampunkan orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, dalam masjid ni. Dan rahmatilah mereka. Kalau dengar mata kepala kita, dengar telinga kita, ramai datang tuan-tuan. Tapi tak dengar tuan-tuan. Kecuali orang yang celik mata hati, dia nampak nilai ini. Bila mana Nabi bagi tahu macam tu, dia yakin kata-kata Nabi itu tidak ada pengaruh daripada nafsu. Sebab tu Allah Ta'ala bagi tahu kata-kata Nabi ni ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada runtunan nafsu, semuanya dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bercakap belum tentu kena tapih dulu. Tapi kalau Nabi bagi tahu, confirm jalan keluar ketika itu, jalan keluar terbaik bagi Nabi dan bagi kita semua sebagai umat Nabi. Kena macam tu. Sekalipun kita tak tahu tuan-tuan hikmah di sebalik apa yang Nabi perintah ketika itu, apa yang Nabi buat ketika itu, kita tak tahu apa bentuk hikmah memadai kita ikut Nabi ketika itu, walaupun kita tak tahu hikmah di sebaliknya. Kenapa? Confirm jalan Nabi itu jalan terbaik sebagai jalan keluar untuk kita semua. Confirm. Kalau kita nak minta ihdinas siratal mustaqim tu berapa kali sehari? Paling kurang 17 kali sehari tuan-tuan minta. 17 kali sehari. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kita minta ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan lurus ni bukan highway yang kita ada pada hari ni tuan-tuan. Bukan Kesas highway, bukan Duke highway tuan-tuan. Dah. Tu lain tu. Tu dunia punya highway. Ni highway menuju syurga Allah Ta'ala. Jalan menuju syurga Allah Ta'ala. Itu kita jaga. Sebab tu kita minta Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan lurus ni dengan maksud siratal lazina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah diberi nikmat kepada mereka itu. Mereka ni dapat nikmat daripada Allah Ta'ala dengan sebab ikut jalan. Dapat nikmat melimpah ruah di sisi Allah Ta'ala, dijamin oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat tuan-tuan. Jalan keluar mana ni? Siapa yang telah lalu dan siapa yang telah dapat nikmat ini? Disebut oleh para ulama mufassirin tuan-tuan menafsirkan ayat ni. Yang lalu jalan ni tuan-tuan, jalan yang lurus ini tuan-tuan, yang mana telah dapat nikmat oleh mereka itu, iaitu minan nabiyyin, nabi-nabi dulu mula-mula tu. Yang mempelopori kedudukan ini, yang mempelopori jalan ini, nabi-nabi. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Ni kata. Jalan ni kita kena ikut jalan nabi-nabi, jalan para siddiqin, para syuhada dan para shalihin. Kita kena ikut jalan ni. Susun galon ni kita kena pergi tuan-tuan. Kena macam tu kita hari ni tuan. Mereka menjadi mulia ketika mana bersembahyang dan ketika itu apa yang disukai dan digemarinya
hilang dari hatinya, dan segala yang dikasihinya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala turut hilang, tuan-tuan. Dia jadi macam ni. Kita, tuan-tuan, bila mana kita dekat dengan Allah, kita nampak akhirat. Kita melebihkan akhirat daripada dunia kita, tuan-tuan. Hak menipu daya kita, tuan-tuan, jadi hilang ketika itu bila mana kita dekat, terlalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta kita dengan Allah Taala, takut kita dengan Allah Taala. Dia jadi dunia tak boleh menguasai kita, tuan-tuan. Dia cinta pada Allah Taala ni dengan maksud takutlah, tuan-tuan. Takut. Lagi takut, lagi dekat. Lagi takut pada Allah, lagi kita dapat kecintaan Allah Taala. Bila mana kita bertakwa, bila mana kita takut pada Allah, lagi takut, lagi dekat. Lagi takut, lagi bertakwa, lagi kita hampir, lagi dapat kecintaan Allah Taala. Tapi kalau kita takut pada manusia, orang yang zalim, takut pada binatang buas, lagi kita dengar suara dia, takut. Lagi kita, tuan-tuan. Tapi kalau Allah Taala, kalau Allah Taala, kita takut pada Allah Taala, lagi kita kena dekat dengan Allah Taala, lagi kena perhebatkan amal ibadah kita, tuan-tuan. Lagi kita dengar sebab Allah Taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagi kita hampir pada Allah Taala. Kalau sebelum ini kita jauh dengan sebab kita dengar kanan keluar kiri. Tapi bila mana kita dapat ketakwaan pada Allah, kecintaan kita daripada Allah, tuan-tuan. Kadang-kadang, tuan-tuan, belum masuk waktu kita dah ada kat masjid. Belum masuk waktu kita dah ada kat masjid. Kadang-kadang belum masuk waktu kita dah ada dalam perjalanan. Kadang-kadang belum masuk waktu kita dah siap standby dah, dengan mandi, manda, pakaian semua lengkap, tuan-tuan. Kadang-kadang, tuan-tuan, dengar azan kita dah mula pergi masjid dah, tuan-tuan. Kalau sebelum ini dengar azan, baru azan, tak habis lagi azan tu. Lepas tu dengan sebab rumah kita dekat dengan masjid, orang baru azan, tuan-tuan, tak habis lagi azan, kita pun tangguh. Dalam sekali dah habis azan, dia kata tak iqamah lagi. Kalau iqamah pun sempat lagi kita pergi, dia kata. Dalam sekali, tuan-tuan, macam-macam kita disibukkan. Dalam sekali kita dapat apa? Kadang-kadang kita dapat ekor, tuan-tuan. Hujung sekali kita pergi, Allahu Akbar, imam, Assalamualaikum warahmatullahi, ekor dia dapat. Nasib baik dapat ekor. Kalau tak, ekor pun tak dapat, tuan-tuan. Sebab tu jangan kita tertipu dengan dunia kita, tuan-tuan. Bila mana kita sibuk, tuan-tuan, sampai satu tahap, tuan-tuan, nilai kehebatan yang ada pada solat kita lepaskan begitu saja. Lepas tu kalau kita nak kelebihan lain, ambil nilai keistimewaan yang ada dalam solat ini untuk direbutkan oleh kita semua. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi jalan keluar terbaik pada kita semua. Kerana inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Suruhlah ahli kamu bersembahyang serta bersabarlah padanya. Kami tidak minta rezeki kepada kamu, tetapi kami memberi rezeki kepada kamu. Allahu Akbar. Tengok Allah Ta'ala, tuan-tuan. Allah Ta'ala turuh kita sebagai ketua keluarga, sebagai diri kita sendiri, sebagai ketua dalam keluarga, sebagai ketua masyarakat, sebagai ketua negeri, sebagai ketua negara. Kita ambil sebagai satu peranan. Allah Ta'ala kata, suruhlah ahli kamu bersembahyang serta bersabarlah padanya. Sebelum kita suruh orang, kita kena suruh siapa dulu? Nak kena suruh siapa dulu? Suruh diri kita sendiri. Sebab tu dalam ayat lain Allah Ta'ala bagi tahu, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ila akhiril ayat. Surah At-Tahrim ayat 6 tu. Kita ambil hak berkenaan, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi tahu, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu. Kena jaga diri kita. Sebelum kita jaga orang, kena jaga siapa dulu? Ni, kita gila diri kita dulu, tuan-tuan. Terbaik pada diri kita dulu, tuan-tuan. Contoh pada diri kita dulu, tuan-tuan. Lepas tu, wa ahlikum nara, dan jagalah ahli keluarga kamu. Maksud ahli keluarga ni, tuan-tuan, bukan anak isteri kita saja. Ahli kita di sini, tuan-tuan, dengan maksud anak kita, isteri kita. Isteri pula marah, tuan-tuan muslim, terlepas cakap. Orang bawah jagaan kita, anak-anak kita, isteri kita, termasuk pembantu rumah di rumah kita. Pembantu rumah di rumah kita pun kita kena jaga juga, tuan-tuan. Jaga juga. Jaga apa ni? Jaga mereka daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jaga mereka daripada azab neraka Allah. Bukan dalam rumah kita saja, tuan-tuan. Bila mana kita diberi ruang dalam masyarakat, kita jadi pemimpin dalam qaryah kita, jadi ketua kampung, maka setiap apa yang berlaku dalam qaryah kita, tuan-tuan, orang pertama kena soal selidik di sisi Allah Ta'ala siapa dia? Tu dia, ketua kampung. Sebab tu jangan berebut jawatan ni, tuan-tuan. Jangan berebut jawatan, kerana tugas tu besar. Besar tugas ni, tuan-tuan. Kalau diberikan lebih besar lagi, kita dapat jadi adun ke, ahli majlis ke, ahli parlimen ke. Ingat, nampak jawatan tu seronok, jawatan tu seronok, dibangga-banggakan, tapi tugas dia besar tak? Besar, tuan-tuan. Kalau kita jadi ketua di satu-satu jabatan, tuan-tuan, jangan kita fikir, tuan-tuan, kita hanya ketua dalam bab urusan pejabat kita semata-mata. Tetapi bila mana dia duduk bawah kita, tuan-tuan, sampai waktu solat kita diberi tanggungjawab oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan. Wa ahlikum nara, kita kena jaga juga ahli kita. Masuk dalam bab ahli kita, orang di bawah jagaan kita, orang di bawah kawal selia kita, kena jaga juga. Mereka kena solat, kena bagi ruang bersolat, kena ada tempat solat, kena ada tempat solat, tuan-tuan. Begitu juga, tuan-tuan, kita sebagai ketua negeri, sebagai ketua negara, jangan sampai duk sibuk dengan meeting, bentang bajet dan seumpamanya, sampai satu tahap, tuan-tuan, luput waktu solat. Ni satu benda yang bercanggah dengan syariat, tuan-tuan. Kenapa? Kerana wa ahlikum nara. Selepas kita jaga diri kita, kita kena jaga orang di bawah tangan kita, ahli-ahli kita. Tapi nak jaga orang macam mana, kita sendiri pun tak boleh nak jaga. Tu jadi masalah. Tu yang jadi sampai satu tahap bentang bajet sampai terbabah. Dia jadi macam tu, tuan-tuan. Sebab tu sebelum kita tegur orang, kita baiki diri kita sendiri, baru tak timbul fitnah, tuan-tuan, dalam masyarakat kita. Bila dah mula pada diri kita, bila mana kita bercakap, maknanya cakap kita memang serupa kita bikin. Tidaklah bercakap tidak serupa bikin. Dah memang kita dah bikin awal-awal lagi, tuan-tuan. Tak timbul fitnah. Tak timbul fitnah. Ayat ini juga, tuan-tuan, memberi maksud, tuan-tuan, suruhlah ahli kamu sembahyang serta bersabar padanya. Kalau nak suruh ni, tuan-tuan, jangan suruh sekali. Maksud sabar di sini kena suruh berkali-kali. Kalau anak kita tak nak buat, suruh lagi. Isteri kita tak patuh, suruh lagi. Pembantu rumah kita tak nak dengar, suruh lagi, berterusan, tuan-tuan. Sebab tu Nabi ajar kita, tuan-tuan, dalam bab solat ni, suruh ajar anak kita solat bila masa. Suruh anak kamu solat tu bila mana umur 7 tahun. Suruh dia. Ajar dia solat, tuan-tuan. Didik dia solat di belakang kita, tuan-tuan. Didik dia, tuan-tuan. Sekali-sekala terlepas, tuan-tuan, tak boleh datang surau, tak boleh datang masjid, sekali-sekala kita bimbing anak isteri kita kat rumah, biar tunjuk. Oh, macam ni rupa-rupanya. Tunjuk. Ajar dia. Sabar dalam mendidik tadi, tuan. Berterusan. Pagi suruh solat, tengah hari suruh solat, petang suruh solat, solat 5 waktu suruh, tuan-tuan. Sampai bila ni? Sampai dia tak payah suruh. Sampai satu masa dia tak payah suruh dah. Saya ingat, tuan-tuan, masa saya duduk di kampung dulu dengan mak ayah, tuan-tuan. Ayah saya ni tak banyak cakap. Dia memang tak cakap, tuan-tuan. Tapi rotan jalan dulu baru cakap. Rotan bergerak dulu baru cakap. Ini masalah juga, tuan-tuan. Bagi kita lah, tapi dia, tuan-tuan, terbaik pada dia. Dan saya pernah kena rotan, dan kita hari ni bersyukur dengan apa yang dia buat, tuan-tuan. Kalau bukan kerana rotan tersebut, kemungkinan kita tak ada seperti mana pada hari ni, tuan-tuan. Buat macam mana, tuan-tuan? Orang-orang kampung dulu, tuan-tuan, solat ni, tuan-tuan, setiap waktu dia suruh anak solat. Kalau jenis minat terlibat dengan jemaah tabligh, tuan-tuan, setiap waktu di masjid, tuan-tuan. Setiap waktu di masjid, tuan-tuan. Ayah saya dulu, tuan-tuan, memang minat jemaah tabligh ni, keluar 3 hari 4 bulan sekali-sekala jemaah tabligh. Alhamdulillah, satu sudut, alhamdulillah. Di samping pembelajaran biasa, bagus juga, tuan-tuan, kita latih diri, tuan-tuan, tinggal anak isteri kat rumah, tapi syarat ada makan minum, jangan timbul fitnah dalam bab tu. Dia punya istiqamah solat ni, tuan-tuan, macam mana jadi? Motor kapcai dulu, tuan-tuan, Honda 70, tuan-tuan, dia letak apa kat belakang, besi kat belakang tadi, tuan, panjang lebar. Dia boleh muat apa orang tu. Dalam kargo motor ada, ayah duduk tengah-tengah, kat belakang ni ada 3 orang. Satu motor, tuan-tuan, boleh muat apa orang? 4 orang dia boleh muat, anak-anak.
Masuk waktu maghrib tuan-tuan, dia muat semua anak ni tuan-tuan. Kat belakang tu ada 3, 2 tuan-tuan. 2 atas tu pergi solat di masjid tuan-tuan. Kalau kita balik lambat tuan-tuan, dia kunci pintu, tak bagi masuk, tak bagi naik atas rumah. Tidur kat mana? Tidur kat tangga tuan-tuan. Dia kata sibuk sangat dengan main bola, sibuk sangat dengan lastik buruh. Ambil kau tidur kat tangga hari ni. Kat kampung ni tuan-tuan, dia bila ambil bawah rumah. Bila kita tidur kat tangga tuan-tuan, bau kambing tuan-tuan, dengan nyamuk, macam-macam bau tuan-tuan, tak selesa. Tu Allah Ta'ala tuan-tuan bagi ruang pada ayah kita dengan cara tersebut. Dia nak didik anak macam tu. Dalam sekali kita jadi berhati-hati tuan-tuan. Setengah jam nak masuk waktu maghrib, confirm ada kat rumah lepas pada tu. Setengah jam masuk waktu maghrib, dah ada kat rumah. Lepas tu naik tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan, hasil usaha ikhtiar tersebut, walaupun masa tu kita belum balik, baru umur ketika tu tuan-tuan 7 tahun 8 tahun masa tu. Alhamdulillah hasil usaha tersebut tuan-tuan. Semua adik-beradik tuan-tuan lekat solat berjemaah di masjid tuan-tuan. Selepas ayah dah tak ada, semua masuk je waktu tengok-tengok ada kat masjid. Ayah pernah suruh lepas pada tak ada. Dia tak ada masa tu. Gotang muntah mana dah pergi. Tapi tuan-tuan, dia jadi lekat dengan sendiri. Kenapa? Kerana ambil daripada dia. Kerana kefahaman orang dulu-dulu dia belajar tuan-tuan, dia ambil sungguh peranan ini tuan-tuan. Bukan zaman kita hari ni tuan-tuan. Tapi insya-Allah depan saya ni hebat tuan-tuan. InsyaAllah hak duduk lepak atas bukit ni bukan anak-anak kita semua tuan-tuan. Saya lalu tadi tuan-tuan naik bukit tadi tuan-tuan. Tengah-tengah azan maghrib ramai tuan-tuan anak-anak muda kita tuan-tuan. Tengah-tengah tuan-tuan makan-makan, minum-minum atas bukit tadi. Saya balik nanti tuan-tuan lagi ramai tuan-tuan. Lagi ramai. Tak percaya pergi ya? Pergi tengok tuan-tuan. Itulah senario tuan-tuan. Kenapa? Kerana tidak ada penegasan dalam suruh anak-anak tadi. Tidak ada kesabaran dalam suruh anak-anak jaga solat. Tuan-tuan, jaga solat ni tuan-tuan meringankan bebanan kita yang lain. Bila mana anak kita jaga solat, masyarakat kita jaga solat tuan-tuan, bila mana mereka ni dah respect hukum hakam Allah, takut pada Allah, dia langgar hukum Allah tak? Masa tu tuan-tuan tak langgar hukum Allah, maka ringan bebanan mak ayah, ringan bebanan pegawai polis, ringan bebanan penguat kuasa tuan-tuan. Kenapa? Kerana orang yang solat tuan-tuan. Kerana masyarakat dah mendirikan solat. Sebab tu Nabi suruh kita tuan-tuan, ajar anak kita, suruh anak kita bila mana umur 7 tahun, suruh mereka solat. Lepas tu kalau lah sampai umur 10 tahun tengok-tengok tak solat, masa tu rotan tuan-tuan. Rotan tu bukan nak bagi mati, bukan suruh mati dengan sebab rotan tu. Rotan tu mengajar adab. Rotan tempat-tempat tertentu, tempat-tempat yang tak nampak tengok. Bawah pada pusat tuan-tuan, daripada pusat ke bawah. Rotan pelan-pelan. Jangan rotan bagi kuat tuan-tuan. 3 bulan ada lagi berkesan tadi tuan-tuan. Jangan macam tu tuan-tuan. Jangan rotan, jangan tampar. Kena kawasan muka tuan-tuan. Tempat-tempat orang nampak aib ni tuan-tuan, jangan tuan-tuan. Kalau boleh, bukan kalau boleh, memang kena boleh, tapi sasaran kita tuan-tuan, bila mana kita nak arah orang mana dulu. Pipi ni jadi sasaran mula-mula tuan-tuan. Pastikan jangan tuan-tuan melibatkan anak-anak kita, kepala, pipi tuan-tuan. Nak daripada pusat ke bawah tuan-tuan. Kotaklah perlahan-lahan tuan-tuan. Jangan akak lebih macam ni. Akak ni je tuan-tuan. Boleh letak benda-benda di bawah ni tuan-tuan. Jangan sampai terlebih. Takut-takut emosi kita, takut-takut bukan kita nak didik anak kita tu hawa nafsu kita. Kita didik dia tuan-tuan. Rotan sambil-sambil mendidik. Angkat tuan-tuan, sambil-sambil mendidik. Tapi kalau kita angkat dengan nafsu kita, kita angkat macam ni, bam, kena sekali tuan-tuan, tombang anak kita tuan-tuan. Tombang anak kita tuan. Sampai bila-bila dia ingat tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan dia tak hormat kita ketika tu. Kenapa? Kerana kaedah didikan kita tak kena dengan cara. Bahkan dia memberontak lebih daripada kebiasaannya. Kenapa? Kerana bercanggah dengan apa yang Nabi bagi tahu. Kita rasa betul tak? Tapi rupanya tak betul. Suruhlah ahli kamu bersembahyang serta bersabarlah padanya. Sabar tuan-tuan, terus berterusan sampailah anak-anak kita dapat istiqamah, orang di bawah kita dan diri kita sendiri dapat istiqamah dalam mendirikan solat. Kami tidak minta rezeki kepada kamu. Allah Ta'ala tak pernah minta rezeki pada kita tuan-tuan.
Bahkan kita minta dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak minta daripada kita. Kalau kita tak solat, ada rugi Allah Ta'ala tak? Tak ada rugi. Tak ada kurang pun kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat-sifat keagungan Allah Ta'ala tak ada kurang. Tapi yang kurang, yang rugi siapa? Kalau kita tak solat, yang rugi tetap kita, tuan-tuan. Yang rugi tetap kita. Yang hidup dalam keadaan sempit kehidupan tetap kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala sikit pun tidak rugi, tuan-tuan. Sebab tu kita solat ni nak bela diri kita. Nak bela diri kita, tuan-tuan. Nak cari, nak tarik rahmat Allah Ta'ala supaya turun dalam kehidupan kita. Kami tidak minta rezeki kepada kamu, tetapi kami yang memberi rezeki kepada kamu. Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita, tuan-tuan. Tengok, bila mana kita jaga solat, bila mana kita buat terbaik, tuan-tuan. Bukan sekadar bagi, bahkan dia berkati, tuan-tuan. Tapi kalau kita tak solat, tuan-tuan, siapa kerja lebih, dia dapat lebih tak? Tu orang kafir, akidah mereka tertolak. Mereka kerja lebih, mereka dapat lebih. Kita Islam, akidah kita, akidah yang diterima, akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau kita malas, dapat tak? Tak dapat. Sebab itulah dengan sifat Rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hidup kita dunia hari ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi sama je, tuan-tuan. Bagi sama. Siapa kerja lebih, dapat je. Sebab tu ekonomi negara kita hari ni siapa pegang? Hak bertungku lumuh lebih daripada kita hari ni dapat pada kaum Cina. Menguasai pada hari ni, tuan-tuan. Kita hari ni ada juga, tapi banyak jadi koli daripada jadi bos. Jadi koli kita. Syarikat siapa? Syarikat Cina. Pasar raya Cina. Anak kita siapa? Bukan anak kita, anak kita tempat lain. Anak kita tukang kira duit. Duit bukan duit dia pun. Duit siapa tu? Duit Cina. Dalam sekali apa benda kita? Sepatutnya benda ni dapat kat kita, tuan-tuan. Dapat kat kita. Seperti mana berlaku pada sahabat-sahabat dulu, tuan-tuan. Abdul Rahman bin Auf, tuan-tuan. Ni sahabat Nabi antara jutawan, tuan-tuan, di Mekah dan di Madinah. Sehingga 1/3 penduduk Madinah terhutang budi kepada kekayaan ekonomi Abdul Rahman bin Auf. Dia pegang, tuan-tuan, hasil barakah yang Allah Ta'ala bagi melalui ibadah dan ketaatan pada Allah Ta'ala. Tengok, tuan-tuan. Orang dulu faham. Kita hari ni, kita rasa kita dah Islam. Lalas sekali kita banyak hari ni kena tindas, tuan-tuan. Walaupun satu kedudukan, tuan-tuan, Nabi bagi tahu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman, dan pada masa yang sama syurga bagi golongan kufar. Walaupun begitu, tuan-tuan, jangan sampai kita sempitkan kehidupan kita hari ni sampai satu tahap susah, tuan-tuan, dengan sebab tidak berusaha. Sedangkan ruang tu ada, tuan-tuan. Ruang tu ada pada kita, tuan-tuan, untuk majukan kehidupan kita. Majukan kehidupan kita, jangan sampai berlebih-lebihan. Dalam keadaan kita balance antara dunia dan akhirat. Dunia juga, akhirat juga, tuan-tuan. Sebab tu pernah saya dengar satu kalam doa masa saya belajar di pondok dulu. Seorang tuan guru setiap kali lepas solat dia doa ni. Masa tu saya tak faham doa. Lepas habis belajar baru faham doa. Dia doa macam mana? Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Dia doa macam tu, kata pelik doa ni. Pasal apa dia doa macam ni? Kita tak faham masa tu kan, pasal tak habis belajar. Rupanya, tuan-tuan, doa ni ada pengaruh yang begitu besar hak kita minta, tuan-tuan. Berdasarkan urusan kehidupan dunia dan urusan kehidupan yang hakikinya di akhirat nanti. Di doa, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah dunia itu sekadar duduk di tanganku, ya Allah. Dan jangan kamu jadikan dunia itu sampai bertahta di dalam hati-hati. Sampai tahap tu, tuan-tuan. Tapi kalau dunia bertahta dalam hati, susah, tuan-tuan. Susah. Nak bagi pada orang jadi susah, jadi sayang. Pasal duduk dalam hati. Nak tinggal harta benda kita jadi susah. Nak tinggal masjid kejap je, susah, tuan-tuan. Tapi kalau dunia duduk di tangan kita, bila-bila masa kita boleh lepas. Bila-bila masa boleh lepas, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, orang-orang dulu, tuan-tuan, hebat punya cakapan dia, tuan-tuan. Kita hari ni kalau kita ambil sandaran ini, tuan-tuan, kita pun jadi hebat juga, tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan? Mereka lebih dekat, tuan-tuan, dengan Nabi SAW. Kita ni dah jauh-jauh, kita ikut orang dulu, tuan-tuan. Kita ikut orang dulu. Maka benarlah sembahyang itu tempat penyejuk mata hati bagi hamba Allah yang arif. Masa habislah, tuan-tuan. 9.
Kena berhenti lah. Awal-awal tak boleh. Penuh nanti limpah tumpah. Kita berhenti setakat tu. Sebab ada soalan, ada sahabat kita tanya soalan tuan-tuan. Dia bagi helaian kertas. Sebelum saya duduk atas ni, dia pergi sini, dia pergi kat kita. Belum kuliah dia bagi soalan. Kita jawab soalan. Ni berkaitan dengan puasa hari Arafah. Bilakah puasa hari Arafah di Malaysia kita? Ni dah kaluk ribut dah tuan-tuan. Dah kaluk ribut dah dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam internet dia kaluk ribut. Mohon penjelasan. Terima kasih. Okey. Kedudukan puasa hari Arafah. Tuan-tuan, puasa ni puasa dah nama hari Arafah, betul tak? Puasa hari Arafah. Arafah ni ada kat kita. Ada di negara kita. Tempat kita wukuf tu ada di tempat kita. Tak ada. Wukuf ni di Arafah. Arafah di mana? Di Arab Saudi. Di Arab Saudi, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, kita puasa ni bukan puasa hari ke-9 semata-mata. Dengan sebab hari Arafah itu bertepatan dengan hari ke-9, kita meraihkan hari Arafah. Sahabat-sahabat kita sedang wukuf di Arafah, kita disunatkan puasa support tuan-tuan. Seolah-olah kita beri sokongan pada sahabat kita di sana dengan puasa sunat. Perkara ni sabit dalam hadis tuan-tuan. Hadis sahih dalam pegangan mazhab Syafi'i kita. Puasa hari Arafah ni tuan-tuan, pahalanya hebat tuan-tuan. Dia mengampunkan. Allah Ta'ala bagi keistimewaan ampun dosa kita sebelum dan selepas. Setahun sebelum dan setahun selepas tuan-tuan. Allahu Akbar, hebat tuan-tuan. Lepas tu bila nak puasa, situasi negara kita hari ni tuan-tuan, 9 Zulhijjah pada hari Sabtu. Sedangkan Arafah, wukuf di Arafahnya hak betul-betulnya, realitinya wukuf hari apa? Hari Jumaat tuan-tuan. Perkara ni ada perbezaan pendapat dalam masyarakat kita tuan-tuan. Pernah semasa saya belajar di pondok dulu tuan-tuan, saya 2 kali khutbah tuan-tuan. 2 kali khutbah hari raya. Masa duduk di pondok tuan-tuan, tuan guru yang terlibat dengan majlis fatwa tuan-tuan, dia kata hari ni kita semayang raya. Pasal semalam kita dah puas. Tutup masjid tuan-tuan. Tutup pintu masjid. Pasal apa? Takut-takut ada orang repot pada majlis. Solat kita, siapa jadi khutbah masa tu? Saya duduk atas tu tuan-tuan. Baca khutbah. Berkhutbah ketika tu tuan-tuan. Dah selesai semua tuan-tuan, balik kampung. Pasal esok raya kan? Besok raya bagi kita. Besok dah raya dah tuan-tuan. Bagi masyarakat kita, tapi kita raya hari ni. Tapi masyarakat kita di Malaysia kita besok. Saya balik malam tadi jumpa dengan Pak Imam. Dia kata, "Ustaz, alhamdulillah. Pasal ustaz dah balik." Kata, "Saya boleh rehat." Pasal apa pula? Ustaz naiklah khutbah nanti. Kacau kata macam ni. Kita dah khutbah tadi. Kita dah khutbah pagi tadi tuan-tuan. Tiba-tiba balik kampung jumpa Pak Imam pula. Pak Imam kampung tuan-tuan. Semua tua-tua belakang tuan-tuan. Baca pun tuan-tuan. Putus-putus tuan-tuan. Tak boleh buat apa dah. Bila mana berlalu masa macam tu kita paksa terima. Dalam sekali saya fikir-fikir balik. Macam mana ni 2 kali ni naik khutbah ni kata ni tahun ni. 2 kali semayang raya ni tahun ni. Pening kepala nak fikir balik. Saya telefon tanya tuan guru kat pondok. Dia kata naik kata kita nak jaga masyarakat kita tuan-tuan. Nak jaga juga. Walaupun kita dah solat semalam, paling-paling kurang yang hari ni kita jadi sunat mutlak. Salah tak salah? Saya pun naik khutbah pula. Khutbah spontan. Pompang khutbah raya korban ni tak boleh panjang tuan-tuan. Khutbah ringkas. Pasal apa? Dia nak korban lepas pada tu. Syarat nak buat korban, berlalu 2 rakaat solat dan 2 khutbah yang ringkas. Jangan khutbah tuan-tuan 45 minit tuan-tuan. Nanti korban jadi pukul 11. Apabila pukul 11 baru tombang lembu, ramai orang pegang kupon korban, tak ramai orang pegang pisau. Pasal apa? Dah panas. Dia jadi macam tu. Lala sekali saya buat macam tu. Tu dah berlaku zaman saya kat pondok dulu. Zaman hari ni pun berlaku pula tuan-tuan. Tempat kita hari ni dalam suasana yang sama. Fatwa di negara kita tuan-tuan buat ketetapan tuan-tuan kita puasa hari apa? Puasa hari Sabtu. Hak mana betul ni? Dua-dua betul. Sebab ada sandaran masing-masing tuan-tuan. Ada sandaran masing-masing sebab ketetapan di negara kita pada hari ni tuan-tuan nak letak 1 Zulhijjah ni tengok anak bulan. Bahagian ru'yah buat kerja dia. Bahagian hisab buat kerja dia. Lalas sekali timbul natijah pada hari ini yang perlu kita pegang pada hari ini. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tanya tuan-tuan, kedudukan dalam negara kita ni puasa hari Arafah hari apa? Hari Sabtu. Salah tak? Tak salah.
Hak puasa hari Jumaat tu salah tak? Tak salah. Tapi saya lebih menyokong puasa hari Jumaat lagi, tuan-tuan. Kalau tanya peribadi saya, ustaz nak puasa hari apa? Saya nak puasa hari Jumaat. Cuma puasa hari Jumaat dia tak boleh ketunggalan. Kena puasa ada gabungan. Khamis Jumaat. Kena gabungan kan? Gabungan. Khamis Jumaat, Jumaat Sabtu. Tapi kalau kita puasa kita pegang puasa hari Sabtu, maka jadi jatuh puasa hari raya pula, tuan-tuan. Maka tuan-tuan boleh pilih hak mana-mana. Cuma saya tanya tuan-tuan sahabat-sahabat di pondok, tuan guru hak mengajar di pondok tempat saya belajar dulu, semua lebih cenderung kepada hari Jumaat. Dan tempat kita pun ada setengah-setengah ustaz, antaranya Datuk Dr. Haruddin pun cenderung kepada hari Jumaat juga. Wallahu alam kedudukan sebenar, tuan-tuan. Kita ada dalil, ada sandaran yang tersendiri. Tuan-tuan rasa nak buat hari Sabtu, ambillah fatwa negara kita. Tuan-tuan nak buat hari Jumaat, ambillah bersandarkan pada wukuf hari Jumaat di Arafah, tuan. Pasal bezanya kita, tuan-tuan, 5 jam je, bukan beza sampai 24 jam. Beza 5 jam, tuan-tuan. Bila mana 5 jam, tuan-tuan, berat sebelah Jumaat. Kalau beza sampai 13 jam, kemungkinan berat sebelah Sabtu. Sebab tu pada pandangan peribadi saya lebih cenderung untuk menyokong ulama-ulama zaman kita hari ini, tuan-tuan, untuk buat pada hari Jumaat, tuan-tuan. Cuma dia ada satu lagi pertikaian, tuan-tuan. Bila mana puasa hari Jumaat, di sana bila mana di sana raya hari Sabtu, kita raya hari Ahad, maka kedudukan hari tasyrik tadi, tuan-tuan, berbeza pula. Dia jadi khilaf pula situ, tuan-tuan. Kita ni puasa, tuan-tuan, satu bab. Nak korban tu pula, tuan-tuan, dia bukan satu hari je korban, ada 4 hari korban. 10 Zulhijjah satu hari, 11, 12 dan 13 tu antara ruang yang diberikan pada kita untuk sembelih korban. Hak jadi pertikaian hari ke-13 bagi kita, tuan-tuan. Hari ke-13 bagi kita di sini, tuan-tuan. Di sana, tuan-tuan, sudah hari yang ke-14, dia jadi hari syak dah. Sebab tu paling selamat pada kita dalam bab ni, tuan-tuan, kalau boleh ikhtiarkan 10, 11, 12, tuan-tuan. 13 tu kalau boleh, dengan sebab dah berlaku syak situ, tuan-tuan, korban pun sekali setahun, tuan-tuan, elokkan dululah. Biasa tempat kita buat awal, tuan-tuan. Raya pertama 10 Zulhijjah, raya kedua tu paling-paling tinggi macam tu. Okey, boleh, tuan-tuan. Ruang ni kedua-dua boleh kita pegang. Cuma saya lebih cenderung kepada hari Jumaat untuk puasa hari Arafah, tuan-tuan. Okey. Ada soalan lain? Ni bukan soalan terlibat kitab kita ni. Kita ni kitab Muniyatul Musalli, tapi tuan-tuan tanya saya jawab. Okey, habis. Jadi sekadar itulah, tuan-tuan, untuk malam ini. Moga-moga apa yang kita bincang ini memberi sedikit pencerahan, sedikit semangat kita dalam mendirikan solat dengan cara dan kriteria yang sepatutnya, lebih-lebih lagi dengan cara kita bersolat di mana laungan azan dilakukan, iaitu di masjid, di surau yang berhampiran dengan tempat-tempat kita. Moga-moga kita dapat nilai yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Di sekadar itu saja. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang, kelemahan dan kejahilan saya sendiri. Mohon maaf, mohon ampun di atas segala kekurangan dan keterlanjuran. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.